Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Terima kasih pada tuan-tuan puan-puan, maaf puan-puan, akak-akak semua yang sudi untuk melapangkan masa hadir ke Tadabbur Center. Hajah ya, paling awal sampai daripada Melawati Hajah Ya Rabbi, jauh naik Grab. Bersungguh Hajah datang. Semoga Allah mengganjari Hajah dan semua akak-akak yang sudi hadir ini dengan Allah beri kepada kehidupan anda barakah. Allah rezekikan anda umur yang lebih panjang dan Allah berikan sebanyak mungkin rahmat kasihan belasnya kepada anda. Dan hari ini kita akan bersama dengan surah Al-Muddathir, ya, surah seseorang yang berselimut, iaitulah satu gelaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara gelaran kepada Nabi adalah Al-Muddathir. Ya, Al-Muddathir, bukan Mudaththir, bukan Muddathir, Muddathir. Begitu. Ya, iddathara, gitu Al-Muddathir, sebut ramai-ramai. Al-Muddathir, biar sebutan kita tu betul sebagaimana ia diumumkan dalam Al-Quran. Suara saya dengar ke? Cik Syakirah clear? Okey. Surah Al-Muddathir, saya menamakan tajuk kita adalah munasabah. Jadi mungkin kalangan anda ada yang kali pertama datang kot. Ada yang pernah datang tak surah Al-Alaq sebelum ni? Ada yang kali pertama datang kelas ni? Alhamdulillah, maknanya semua ni dah datang semasa surah Al-Alaq sebelum ni. Pernah datang? Alhamdulillah. Jadi saya rasa tak perlu masa yang lama bagi menerangkan kenapa tajuk kita hari ni bukan tafsir surah Al-Muddathir, tetapi munasabah surah Al-Muddathir. Kenapa ya? Kerana apa yang bakal kita perhatikan adalah mengapakah surah ini tidak diturunkan sekaligus. Untuk makluman ya, surah ini adalah surah yang panjang, mempunyai berapa ayat? 56 ayat. Dan bila kita tengok mushaf, ia adalah surah yang ke-74. Surah yang ke-74 berada di juzuk yang ke-29. Dia berada di hujung Quran. Dan surah ini mengandungi 56 ayat. Quran kata surah ni Makkiyah. Baki lagi kita nak belajar hari ini di Tadabbur Center. Benarkah surah ini ketika ia turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia turun sekaligus? Soalan saya kepada anda, akak-akak semua, abang-abang, adik-adik, mengapa Quran semasa diturunkan secara langsung, secara live, ia tidak turun sekaligus sebenarnya? Kita belajarkan kenapa Quran turun beransur-ansur. Kenapa Quran tidak turun sekaligus? Maka kita telah jelaskan pada kelas kita 20 tahun lepas, iaitulah antara sebab Quran tidak diturunkan sekaligus dan Quran turun beransur-ansur supaya setiap ayat-ayat yang turun itu bersesuaian dengan keadaan emosi Nabi dan anak murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa maksud sesuai dengan keadaan Nabi? Kita telah tonjolkan pada kelas yang lepas, kerana Nabi berada di Gua Hira, kerana Nabi berada dalam kegelapan, kerana Nabi tidak pernah bertemu dengan makhluk asing,
makhluk yang tidak nampak depan mata, namanya Jibril. Jadi Nabi tak boleh terlalu lama bersama dengan makhluk yang tidak dikenali. Maka sebab itulah ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi for the first time berinteraksi dengan alam ghaib, menerima wahyu daripada Jibril. Wahyu itu tidak nampak, Jibril itu tidak nampak, turun daripada Allah Azza wa Jalla yang tidak nampak. Jadi kerana ini pengalaman baru, 40 tahun Nabi tidak pernah mengalami pengalaman ini. Kerana ini for the first time, jadi Nabi tidak boleh terkejut. Nabi tidak boleh terlalu dibebankan dengan masa yang terlalu lama bersama dengan Jibril dan ayat-ayat yang terlalu banyak. Maka sebab itu pada kelas yang lepas kita bagi tahu yang diturunkan kepada Nabi baru berapa ayat yang pertama daripada surah Iqra? 5 ayat pertama je. Dan kemudian 3 tahun selepas itu barulah diturunkan Saki Baki ayat. Saki Baki ayat diturunkan. Kita tahu kat mana ia adalah Saki Baki. Kenapa saya kata Saki Baki? Maknanya 10% dah turun, lagi 90% turun kemudian 3 tahun selepas 10% turun. Soalannya, anda tahu di mana yang 90% itu adalah baki daripada surah Al-Alaq? Kerana mushaf kita beritahunya. Dan pada kelas kita yang lepas, kita telah beritahu penyusunan ayat ini berlaku pada waktu bila? Kebanyakannya tidak keseluruhan, kebanyakannya berlaku pada 2 tahun terakhir menjelang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, 2 tahun terakhir menjelang kewafatan Nabi, Nabi melakukan apa yang disebut sebagai susun dan atur semula, rearrangement, repositioning, rearrangement. Apa yang disebut sebagai munasabah. Begitu dalam ilmu di kemudian hari mereka menyebutnya sebagai munasabah. Mereka tak namakan benda ni architecture lah. Tetapi dengan menyebut perkataan architecture seni bina, barangkali boleh menyambabkan anda faham apa makna munasabah. Munasabah ni maknanya apa? Pertama sekali, kenapa 5 ayat je Ustaz masa tu? Sedangkan Quran bagi tahu surah Iqra ni ada berapa ayat? Ya, surah Iqra ini ada berapa ayat? Kita bincangkan pada minggu lepas. Surah Iqra ini ada 19 ayat. Lalu kenapa Quran turun 5 ayat je? Kerana waktu itu sesuai ni bahasa Melayu. Bahasa Arabnya adalah munasabah. Kan? Tuan-tuan duduk di kerusi yang ada meja untuk ditulis. Munasabah tak? Munasabah lah, sebab kelas ni akan menyebabkan anda mencatat banyak fakta, banyak nota. Tapi kalau kerusi di dalam bilik ini tidak ada meja, maka kita kata apa? Tak munasabah, tak ada presenter buat macam ni. Kan? Dan ada orang pernah komen, kan? Tak munasabah, kerusi ni keras sangat, patutnya lebih lembut sikit. Jadi kita ambil itu sebagai komentar yang membina. Lalu kami mula memahami, rupanya agak kurang munasabah. Kerusi untuk program sehari, program 2 jam macam ni tak apa. Program sehari kerusinya keras. Kalau boleh lembut sikit Ustaz. Macam kerusi saya ni lembut, kerusi anda tu keras. Ya, tetapi orang yang baca 3 kul dia tak rasa keras tu. Tiba-tiba pula dah. Jadi saya simpulkan lebih kurang separuh masa pertama kelas yang lepas, saya bercakap tentang wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Antara makna mukthin adalah Allah telah menentukan ayat-ayat ni turun di mukthin. Di lokasi mana? Kerana di Gua Hira Nabi ada masalah tersendiri. Nabi ada cabaran tersendiri, cabaran kegelapan, cabaran bersendirian. Lalu 5 ayat yang pertama turun memang menerangkan cara untuk berdepan dengan kegelapan. Namanya membaca. Membaca boleh menyebabkan anda terpandu ketika berjalan dalam kegelapan, betul tak? Dan bila anda bersendirian, lalu ayat yang kedua berbicara tentang keadaan bayi yang bersendirian di alam rahim.
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Maafkan saya, ayat ketiga. Khalaqal insana min 'alaq. Alaq adalah sesuatu yang tergantung. Dan ketika kita berada di alam rahim, kita bersendirian, kita tiada teman, kita tiada apa-apa. Setuju? Kita tiada apa-apa. Jadi sesuai dengan keadaan Nabi. Allahu Akbar. Allah menyusun kalimah sehingga Nabi merasakan, ya Rabb, setiap ayat dan setiap kalimah memang sesuai dengan keadaan Nabi dan keadaan para sahabat. Okey? Dan kenapa Saki Baki surah Iqra turun pada tahun yang keempat? Kerana ada peristiwa berlaku bukan di Gua Hira. Mukthin pada waktu itu di mana? Di Masjidil Haram. Iaitu ketika Nabi solat, Nabi telah diganggu oleh siapa? Abu Jahal. Jadi sesuai dengan Nabi yang kecil hati, kecewa. Ini kali pertama Nabi diberikan amaran yang begitu mengecewakan. Dakwah Nabi telah diancam. Jadi Nabi terasa hati sebab Nabi manusia, Nabi ada perasaan. Lalu ayat yang turun Saki Baki itu memberikan jaminan, wahai Rasulullah, urusan mamat yang halang kamu menunaikan solat ini, demo jangan duk fikir sangat. Kau fikir pasal dakwah kepada orang lain. Kepada dia kau serah pada aku. Aku akan uruskan urusannya kalau dia halang kamu lagi solat. La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Kalau dia teruskan perangai begini, nasib dia aku uruskan. Sesuai tak dengan keadaan pada waktu itu? Subhanallah. Allah Ta'ala paling mengetahui psikologi Nabi dan para sahabat. Allah telah menurunkan Quran yang munasabah. Nah, sekarang boleh faham makna pertama munasabah? Sesuai dengan keadaan Nabi dan para sahabat waktu itu. Tahukah anda, surah-surah yang turun di awal-awal perjuangan Nabi di Mekah, surah-surahnya pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek. Dan tahukah anda kenapa? Kita belajar semester pertama, kelas pertama pun, lecturer biasa ambil full ke 2 jam. Ni kelas pertama ya, adik-adik semua, kita buat sejam cukup lah kot, ice breaking je lah. Nak ta'aruf dengan kamu je. Sesuai lah dengan keadaan pelajar yang baru terkejut mendapat tahu lecturer ni killer marking dia. Dia pembunuh dalam marking. Tetapi untuk mematikan persepsi itu, dia buat kelas pertama tu singkat je. Supaya pelajar-pelajar tidak rasa terbeban untuk berikan komitmen di masa akan datang. Setuju? Tahukah anda, surah-surah yang kita bincang ni, juzuk 29, juzuk 30 ni, kebanyakannya surah ini turun di awal-awal di Mekah. So, sifat perjuangan Nabi di Mekah, semasa Nabi berdakwah, sesuai pada waktu tu, masyarakat kaum, Nabi sendiri tak boleh terima terlalu banyak ayat. Dan kaum Quraisy yang majoriti kafir waktu itu pun, mereka tak boleh memasang telinga terlalu lama. Mereka memerlukan mesej yang pendek-pendek. Wal asri. Mereka memerlukan mesej yang pendek-pendek. Wal adiyati dhabha. Surah itu kan pendek-pendek. Jadi kebetulan saya baru bincang dengan Akademi Sinergi Ikhlas. InsyaAllah 2019 ada 10 siri, satu siri 6 jam, maknanya 1 hari. Kita akan fokus pada juzuk amma. Jadi tuan-tuan kalau ada kemampuan dari sudut kewangan, dan ada kemampuan di sudut masa, daftar 10 siri terus. Kita akan cover An-Naba sampai An-Nas dalam tempoh 60 jam untuk setahun. 1 bulan hanya 6 jam. An-Naba An-Nazi'at 1 hari. Kita cuba tengok ya, kenapa ayat-ayat dia pendek-pendek. Kenapa surah dia pendek-pendek? Makin Quran nak habis, makin pendek-pendek pula surah-surahnya. Ya. Jadi dari sudut asbab nuzul, dari sudut semasa ia diturunkan, ia memang sesuai dengan keadaan kaum pada waktu itu. Keadaan Nabi pada waktu itu, di mana fitrah manusia, bila kali pertama mendengar orang bercakap, dia tak boleh duduk lama-lama kerana apa yang dia dengar tu benda yang agak asing. Mungkin kecek gabar dia ni. Kami tak pernah dengar benda ni. Jadi biar pendek-pendek ucapannya tetapi wow. Dan membuka fikiran. Nampak Okey. Hari ini kita akan bersama dengan surah Al-Muddathir. Ia mengalami peristiwa yang sama dengan surah Al-Alaq. Di mana sebelum saya tunjukkan bahagian yang dipecahkan kepada tahun pertama dan tahun yang keempat, sebagai pengenalan ya,
Surah ini adalah surah yang keempat menurut pendapat As-Suyuti dan ramai lagi para ulama. Surah ini surah yang keempat turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Surah yang pertama Iqra, surah yang kedua Al-Qalam, surah yang ketiga Al-Muzammil. Sebutan betulnya adalah Al-Muzammil. Al-Muzammil. Surah yang keempat Al-Muddathir, dan surah yang kelima adalah satu-satunya surah yang turun dengan lengkap dan sempurna. Tak ada istilah saki baki turun di kemudian tahun. Tidak lain tidak bukan bagi menerangkan kesempurnaan surah itu, maka ia turun pun dengan sempurna, suratul Fatihah. Begitu. Jadi Puan Syida ikut kelas sirah kan? Puan Syida dah mahir dengan susunan surah ini. Baik. Al-Muddathir ni maknanya apa? Masih ingat tak saya terangkan beza dengan Al-Muzammil? Cik Syakira datang? Tak datang, tak ingat. Apa beza? Puan Syida ingat tak? Apa beza? Al-Muzammil dengan Al-Muddathir. Ya benar, kedua-duanya merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya adalah gelaran kemuliaan. Anda jangan nampak Muzammil dan Muddathir adalah seperti satu teguran Nabi yang sedang berselimut dan berehat. No. Ia adalah gelaran kemuliaan. Sebagai contohlah pelajar FOFLAT. Kan, pelajar FOFLAT tiba-tiba pen dia terjatuh. So lecturer melihat kejadian itu berlaku kepada dia. Lalu lecturer memberikan kepada dia satu gelaran. Wahai orang yang selalu pennya terjatuh. So adakah itu satu keaiban? Tidak. Ia adalah satu pengiktirafan kepada kesungguhan dia menulis sampai pen dia terjatuh. Tapi orang yang tak faham konteks, siapa yang puji dan siapa budak tu dalam kelas, dia akan memahami sebagai kelemahan, betul tak? So yang memuji ni Allah. Dan yang dipuji itu siapa? Rasul yang mulia. Jadi Al-Muddathir bukanlah satu perkataan yang menunjukkan Nabi suka tidur. Al-Muddathir, kalau kita faham konteks, maka ia adalah panggilan kemuliaan. Apa maksud konteks? Saya akan kongsi kepada anda apakah hadis yang sahih tentang apa yang menyebabkan Nabi berselimut. Ada dua sebab Nabi berselimut, maka dua surah diturunkan. Ada sebab Nabi berselimut kerana Nabi memerlukan rehat. Kerana Nabi manusia, Nabi bukan malaikat. Nabi memerlukan rehat. Malaikat perlukan rehat? Malaikat tak rehat. Jadi siapa yang tak pernah tidur, maknanya dia dekat dengan malaikat tu. Jadi Nabi SAW bila dia perlukan rehat, di musim sejuk pula tu Nabi berehat. Lalu Allah memberikan gelaran kemuliaan, wahai orang yang berselimut, bangun lebih awal ya. Bangun lebih awal untuk qiyam. Jadi bila anda berselimut kerana memerlukan rehat, dan kita semua memerlukan rehat, maka itu muzammil. Tetapi bila ada sesuatu yang menakutkan berlaku pada anda, lalu anda berselimut lebih tebal daripada selimut biasa, ia bukan kerana anda sejuk, tetapi kerana ada ketakutan. Anda ketakutan. Jadi itulah yang telah berlaku kepada Nabi SAW yang menyebabkan surah Al-Muddathir diturunkan. Sesuatu menakutkan telah berlaku. Ya. Jadi sebagai pengenalan awal, untuk makluman, ayat 1 hingga 7 adalah turun pada tahun yang pertama, manakala Saki Baki turun pada tahun yang pertama dakwah Nabi berterus terang. Iaitulah Nabi sangat aktif berdakwah buat kali pertama secara terus terang pada musim haji. Bagi tahu saya, kenapa Nabi aktif berdakwah pada musim haji? Ini tidak menunjukkan Nabi tidak aktif pada musim-musim lain, tetapi masa musim haji ini kita boleh kata Nabi jarang tidur sikit. Brainstorm dengan kawan-kawan macam mana strategi kita di musim haji ini. Dan kejap lagi saya akan tunjukkan video daripada filem Umar Al-Khattab tentang apa yang Al-Walid bin Al-Mughirah buat. Dia lawan Nabi. Nabi brainstorm macam mana dakwah nak bergerak. Mamak ni brainstorm macam mana nak halang dakwah dia. Al-Walid bin Al-Mughirah. Kena ingat nama tu supaya anda boleh kongsikan pada yang tidak mampu hadir.
Ini tokoh yang menyebabkan ayat ini jatuh. Ayat ini jatuh daripada langit kerana tokoh ni. Tokoh kafir Quraisy ini, Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi Saki Baki Surah turun pada musim haji tahun yang keempat. Ia adalah tahun yang pertama, wallahu alam, tahun yang pertama Nabi melakukan dakwah secara terus terang. So berapa tahun Nabi melakukan dakwah secara rahsia? 3 tahun. Tetapi hari ini kita hanya akan fokus sampai pada ayat 26 sahaja kerana masa. Kita akan fokus pada ayat 26 sahaja. Dan kita akan membahagikan 26 ayat ini kepada dua, iaitulah bahagian pertama yang turun di awal-awal dan bahagian kedua yang turun di 3 tahun selepas itu. Sama tak pattern dengan surah Al-Alaq? Sama tak? Hampir sama kan? Okey. Sekarang mari kita fokus kepada tahun yang pertama kenabian. Adakah anda sudah bersedia? Kalau tak bersedia kenapa datang kan? Oh, so mesti datang dah bersedia. Okey. Baik, ini adalah fakta dalam tafsir Al-Qurtubi. Selepas turunnya surah Al-Muzammil, Al-Imam Qurtubi menyebut wahyu tak turun untuk tempoh yang lama. Wallahu alam berapa lama? Ulama khilaf. Maknanya lepas surah Al-Muzammil turun, okey, Muzammil ni surah yang keberapa turun kepada Nabi? Saya dah sebut tadi. Ketiga. Muzammil ketiga. Al-Qalam kedua. Tetapi tidak turun sekaligus. Baru turun sikit-sikit. Kita boleh katakan 10%, 20% baru turun. Jadi kita boleh katakan lebih daripada 20 ayat dah turun. Iqra 5, Qalam 5, 7 ke 5 saya tak ingat. Muzammil 7 ke 5 saya tak ingat, nanti boleh semak balik. So kita boleh katakan 20 ayat pertama turun. So Nabi dah boleh membiasakan diri dengan kedatangan Jibril. Tapi Nabi tak pernah nampak Jibril. Nabi tidak pernah nampak Jibril semasa turunnya 3 surah pertama. Nabi semasa dipeluk dalam Gua Hira, Nabi dapat tengok tak Jibril? Ya, tak tengok, Nabi tak nampak. Turunnya surah Qalam, Nabi tak nampak Jibril. Tiba-tiba berlaku gap yang lama di mana Quran dah tak turun-turun. Kan? Quran sudah tidak turun-turun. Lalu apa perasaan Nabi? Nabi sedih. Tuan-tuan sedih sebab apa? Sebab kedai yang anda biasa beli dah tak ada dekat Ostia. Anda sedih sebab apa? Beritahu saya kenapa anda sedih hari ini. Ya. Nabi sedih sebab dah tak dengar Quran daripada Jibril. Adakah kita boleh bersedih dan berduka hanya kerana tak baca Quran? Jadi Nabi berjalan-jalan. Kenapa Nabi banyak jalan? Takut Jibril tak nampak Nabi. Sebab tu wahyu tak turun. Nabi disebut-sebut sebagai banyak mendaki bukit supaya Jibril nampak dengan lebih jelas. Tiba-tiba Jibril tak muncul. Sehinggalah pada satu hari, ada ulama kata 2 minggu, ada ulama kata 2 bulan. Ingat ya, inqita'il wahyi ini berlaku 2 kali. Wahyu terputus lama ni berlaku pertama surah Al-Muddathir, yang kedua surah Ad-Duha. Dikatakan Ad-Duha lagi lama. Dan Ad-Duha ni dia bukan tahun pertama, dia 4 tahun lepas tu. Okey. Tiba-tiba Nabi terdengar ada suara memanggil namanya. Nabi pun mendongakkan kepala. Lalu Nabi, Qurtubi kata, banyak hadis sebenarnya, Qurtubi just summarize, naratifkan. Nabi melihat malaikat Jibril mendatangi beliau, yang pernah mendatangi beliau. Suara tu macam ku kenal. Dan bila dia tengok, dia ada satu keyakinan, ini adalah malaikat yang pernah datang dan memelukku di belakang dahulunya. Suara itu macam pernah ku dengar. Dan sekarang dia sedang duduk di atas sebuah kursi antara langit dan bumi. Anda tak boleh bayang bagaimana keadaan itu berlaku. Jibril sedang duduk di atas kursi, dan kursi itu terbentang antara langit dan bumi.
Tak ada nak bayang macam mana? Maknanya seluas mata memandang, itulah Jibril di hadapan. Pernah nampak Jibril? Lalu pemandangan itu bukan pemandangan yang Nabi pernah lihat. Nabi takut dan terkejut. Wallahu alam, nyaris pengsan dikatakan. Nabi nyaris pengsan, tetapi Nabi sempat untuk berlari. Lalu bila sampai saja di rumah, Nabi memanggil keluarganya dan memerintahkan mereka untuk menyelimutkan aku, selimutkan aku. Dan itulah faktanya. Maka semasa Nabi berselimut kerana ketakutan, ya ayyuhal muddaththir. Okey. Sekarang anda sudah tahu tentang apa yang menyebabkan hanya 7 ayat pertama sahaja turun pada waktu ini. Adakah anda sudah mengetahui? Anda hanya baru mengetahui peristiwa yang menyebabkan 7 ayat pertama turun. Yang anda belum mengetahui, kenapa 7 ayat je Ustaz? Kenapa 7 ayat saja Ustaz? Kenapa tidak turunnya sekaligus? Mari kita lihat tafsir 7 ayat ini. Ya ayyuhal muddaththir, wahai seseorang yang berselimut. Ia adalah gelaran kemuliaan kepada Nabi. Kum fa'andir, bangun dan sampaikan indar. Nabi menerusi ayat ini diperintahkan untuk aktif melakukan dakwah. Kum bukan sekadar bangun daripada keadaan berselimut. Kum adalah simbol kepada kecergasan dan kecerdasan. Ini tadabbur. Ya. Tapi tafsirnya adalah bangun dan berikan peringatan. Tetapi bila ayat ni untuk kita, dia bermaksud jangan terlalu takut. Ayat pertama. Ayat pertama, jangan takut sangat dengan risiko perjuangan. Just aktif berdakwah. Kum artinya bangun, dan bila anda bangun, anda akan melihat ya keadaan kaum anda. Ya, tetapi kalau anda berselimut, anda sedang berada dalam rumah. So bangun ini menunjukkan artinya anda aktif untuk menyampaikan inzar. Inzar maknanya apa tuan-tuan? Inzar maknanya peringatan tentang bahaya, kebakaran sebagai contoh. Itu dipanggil inzar. Okey. Maka selepas ayat yang kedua, apa yang bakal anda lihat adalah apakah yang diperlukan bagi Nabi supaya berkesan indarnya. Ayat kedua pasal Nabi kena bangun dan kecek. Tetapi ada 2 soalan daripada ayat ni yang belum berjawab. Okey, saya nak melakukan dakwah ni, tapi apa bekalan yang perlu ada pada saya supaya dakwah saya berkesan? Betul tak? Saya kena bangun je ke? Dan saya kena buka mulut je ke? Takkan tak ada bekalan, takkan tak ada sebarang persediaan yang perlu saya buat. Maka ayat-ayat selepas ini akan memberitahu bekalan untuk Nabi menyampaikan inzar. Bekalan untuk Nabi sentiasa bersemangat berdiri. Tuan-tuan tahu tak, saya tengah duduk ni. Kenapa saya tak berdiri? Ya. Orang yang benar-benar bersemangat, dia akan berdiri. Betul tak? Tapi tak selamanya dia berdiri. Dia ada masa dia akan letih, dia akan rehat. Betul? Saya duduk ni sebab tu. Live tu. Jadi live tu telah menyebabkan saya kena raikan mereka yang tidak mampu hadir. So kalau saya bergerak-gerak, kesian pada yang live yang tak dapat tengok muka aku. Jadi kita tengok muka kita lah. Okey, jadi berdiri dan sentiasa berdiri, dia sebenarnya cerita pasal motivasi berdakwah. Berdiri adalah simbol kepada kecergasan, keaktifan dan stamina yang sentiasa bertenaga. Kan? Anda pun tahu kita belajar public speaking, orang yang duduk dengan orang berdiri, mana lagi berkesan dia punya ucapan? Mana kita nampak bersungguh? Nabi Nuh dalam surah Hud, Nabi Nuh berkata,
maqami. Kalau kamu semua takut kepada maqami, beri perhatian kepada perkataan maqami. Maqami bukan kubur saya. Sebab Nabi Nuh ketika bercakap ni tak mati lagi. Jika kamu takut kepada panjangnya, lamanya saya berdiri di sini, dan kamu tak suka saya bercakap benda yang begitu sama dan lama, maka sila lakukan konspirasi untuk mengganggu saya berdiri. Surah Hud bagi tahu Nabi Nuh tidak berjaya diganggu oleh kaumnya. Sebab dia orang yang paling lama berdiri, kerana usia dakwahnya paling lama. Tahukah anda, ulama kata, bukan kaumnya yang umur 1000 tahun. Yang umur 1000 tahun hanya Nabi Nuh. Nabi Nuh berdepan dengan 7 generasi yang silih berganti. 7 generasi daripada moyang sampailah cicit menghadapi Nabi yang sama. So Nabi itu telah berdiri begitu lama. Nah, faham ya? Kum fa'andir. Tetapi apa soalan kedua daripada ayat ni? Masih ingat tak flow tadabbur? Lepas Didi and friend, Didi, tadabbur, Didi, huruf apa? A kan? Ini penting untuk tadabbur, ajukan soalan. Itu ajukan soalan. Soalan yang pertama tadi, Ustaz, macam mana nak mengamalkan ayat ni? Apa bekalan supaya apa yang saya sampaikan berkesan? Maka bersedia, ayat-ayat selepas ini adalah 5 bekalan untuk melakukan fa'andir. Ada 5 bekalan akan diumumkan. Subhanallah. Tetapi apa persoalan kedua? Okey, saya dah ada bekalan dah ni. Alhamdulillah, bekalan semua dah lengkap dah ni. Soalan yang kedua apa dia? Jangan saya tanya, anda tanya soalan. Bekalan dah ada ni. Alhamdulillah. Jadi kereta pun dah ready nak bergerak ni. Apa soalan yang boleh dibuat? Waste tu nak tekan apa? Aku nak kecek Gabriel. Persiapan dah ada, tapi nak kecek Gabriel. Jadi 2 soalan itu tolong ingat. Saya akan tanya balik kerana ia adalah bersangkut paut dengan Saki Baki surah yang turun pada tahun yang ke-4. Soalan pertama akan dijawab pada 3, 4, 5, 6, 7. Soalan kedua akan dijawab pada ayat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26. Tolong ingat 2 soalan tu. Okey, sekarang mari kita lihat bekalan pertama. Wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu yang memeliharamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakabbir. Apa makna fakabbir? Takbir. Bukan kita bagi tahu dekat Quraisy, Allahu akbar, takbir. Bukan. Dia bukan sekadar meminta mereka melaungkan Allahu akbar. Tetapi kata para ulama kita, ayat ini bukan sekadar menyuruh anda bertakbir, tetapi menemui setiap orang dan memperkenalkan kepadanya kekuasaan Allah, sehingga dia mampu membesarkan Allah lebih besar dari segala keperluan hidupnya. Nah, ayo, siapa yang berkata begini ya? Bukan Kartini. Siapa ya? Kalau sudah begini logatnya, faham sendiri. Kan? Bukan Hamka. Sebenarnya orang Arab, Amrul Khalid. Saja nak kacau. Amrul Khalid, Dr. Amrul Khalid, walaupun dia bukan bidang tafsir, dia lebih pada motivator, tapi ayat tu saya tersentuh. Kan? So apa ini dia kata, ayat ni bukan nak suruh kita anda pergi pada enam masjid dan suruh dia takbir. Buat apa? Dia akan takbir. Barangkali bagi salam pada kita, Assalamualaikum, tapi apa dalam hati dia? Jadi ayat ni nak kata, pergi jumpa setiap orang. Sebab ayat tadi apa dia? Bangun. So anda nak pergi ke mana? Pergi pada setiap orang. Dan ayat ketiga ini menjelaskan wawasan. Di akhir daripada perjuangan dakwah kamu adalah menyebabkan setiap orang yang kamu dekati ini akan melakukan proses melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Lalu akhirnya adalah Allah itu ada, dan segala yang Allah nak aku akan tunaikan. Allah itu lebih besar, hak lain kecil belaka. Tok Guni Aziz selalu tafsirkan Allah, Tok Guni Aziz, Allah yarham Tok Guni Aziz, dia selalu tafsirkan kenapa kita selalu kena takbir kan. Sebab kita nak ayatnya Allah ni segala-galanya, hak lain kecil belaka.
Itu falsafah bila kita sebut paling banyak dalam solat ni, Allahu Akbar. Maknanya semasa solat 5 minit 10 minit tu, jangan ada benda lain kecuali memahami ayat-ayat Allah. Benda yang mengganggu, anggap kecil belaka. Allah akan tolong urusan-urusan yang mengganggu fikiran kita semasa kita nak solat. Jadi boleh faham, Rabbaka fakabir adalah wawasan. So kita sudah jelas kayukunya adalah orang boleh untuk mengungkapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan ini pun seruan Nabi di Mekah. Nabi menyuruh merenung kejadian kuda wal adiyati dhabha. Nabi menyuruh mereka merenung kejadian burung, awalam yarau ila at-tayri. Nabi menyuruh supaya merenung kejadian fajar wal fajri wa layalin 'ashar. Nabi menyuruh supaya merenung kejadian apa yang berlaku kepada kamu di waktu asar wal 'asri. Nabi menyuruh mereka supaya merenung kejadian matahari tak naik dengan begitu tinggi, wadduha. Nabi menyuruh mereka untuk merenung kejadian laba-laba, al-ankabut. Nabi menyuruh mereka untuk merenung kejadian dhubab, lalat. Ini semua adalah supaya kamu kalau mengkaji dengan mendalam, kamu takkan kata makhluk ini dicipta tanpa tujuan. Tuan-tuan kena selalu anak-anak ni dipertontonkan dengan Neo Wild Geo. Apa benda tu? National Geography liar. Anak-anak saya selalu saya tunjuk benda tu sebab kita boleh memahami macam mana bangau tu, ya Allah, punyalah lembut lehernya, ngap masuk dapat ikan. Dengan kelembutan rezeki dapat tu dia. Bila hati lembut. Saya cuba nak mengislamkan program tu pada anak-anak. Okay? Jadi jangan miss macam mana Allahu Akbar, macam mana gajah. Inilah benda-benda macam tu yang menyebabkan kita akan membesarkan Allah. Ya? Siapa yang bagi ilham kepada panda, anak panda tu, untuk tidak putus asa naik ke atas? Dia punya mama tunggu kat atas kan. Panda tu jatuh beberapa kali kan. Jatuh paling bawah pula tu kali kedua. Tetapi apa, kuasa mana yang mengajar kepada dia never give up kan. Sampai akhirnya kita tak terfikir anak panda tu boleh sampai atas jumpa balik mama dia. Mama dia senior kan, pengalaman mudah je lah. Tapi anaknya baru setahun jagung je di UAE. Jadi so kita kena bimbing. Jadi adakah kejadian yang kita tengok dalam video yang tular tu tak mengajar kita apa-apa? Dia mengajar kita daripada serendah-rendah keadaan, akhirnya dia berjaya sampai kepada keadaan yang paling tinggi. Dan untuk sampai kepada yang paling tinggi, anda memerlukan an'amta alaihim. Anda memerlukan tokoh daripada orang terdahulu, mama anda sendiri barangkali. Jadi kalau anda tak nampak mama anda di atas itu, barangkali dia membunuh harapan anda. Allah tahu manusia memerlukan tokoh, manusia memerlukan contoh, manusia memerlukan model. Okey? Sekarang wathiyabaka fatahhir. Wathiyabaka fatahhir. Terjemahannya adalah dan pakaianmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah engkau bersihkan. Subhanallah. Apa makna ayat ni? Sebelum anda pergi kepada akhlak, sikap, penampilan, jumhur berkata pakaian Nabi kena bersih kerana kafir tidak pernah bersuci. Kafir tidak pernah menyucikan pakaiannya, atau barangkali mereka tidak menitik beratkan kebersihan pada pakaian. Mereka tidak sensitif pada kotoran yang menimpa baju mereka. Okey? Kalau anda pergi ke China ya, Cik Syakira pernah sampai ke China kan. Bila pergi China ni, daripada airport sampailah ke airport, airport sampai airport balik, benda yang paling kita bersyukur adalah radina billahi rabba wa bil islam dina. Islam atur kebersihan ni. Jelah, bila kita tengok jamban tak ada air, ada tisu je, lepas tu hampa semua buang air yak besar, basuh macam mana? Lepas tu tak berbau pun. Balik rumah, Islam datang dengan berkebersihan.
Betapa ia bukan satu seruan asing. Ia adalah seruan yang selari dengan fitrah dan betul tak? Dia memelihara kesihatan. Jadi tengok manusia-manusia bila tiada agama, kan? Bila tiada agama, ya. Pergi ke Turki pun minta maaf lah. Turki Alhamdulillah dia ada pipe dalam jamban tu macam Eropah punya style lah, kan. Tapi terus teranglah, saya kan bukan orang Turki kesemuanya, tetapi kebanyakannya orang Turki jarang mandi. Orang Turki jarang mandi. Jadi ini agak menyedihkan jugalah, kan. Ini cabaran pelajar-pelajar Malaysia di Turki. Kerana bila mereka mandi, mereka akan dimarahi oleh kawan-kawan sebilik mereka Turki, mubazir air. Ya, kita ni dah biasa mandi 3 kali sehari, ya. Tiba-tiba pergi Turki nak belajar, jadi kita tak biasa benda macam tu. Just nak bagi tahu anda, Islam mengatur hidup kita sehingga kepada kebersihan diri. Begitu. Tetapi menariknya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan ayat ini bermakna dan hatimu mestilah dibersihkan. Subhanallah. Sila rujuk tafsir As-Sabuni, makna ayat ini adalah ya Rasulullah, dan hatimu mestilah dibersihkan. Kenapa ya? Kenapa Ibnu Abbas kata begitu? Ibnu Abbas ni Allah mafaqihu fiddin dalam maknanya. Kalau pakaian pun anda kena sensitif kepada kotor ke tak kotor. Kalau pakaian zahir tubuh anda pun anda boleh sensitif, tak kalah benda sepenting hati anda tidak sensitif. So bila berdakwah, anda kena menitik beratkan penampilan anda adakah menyenangkan orang. Dan orang yang memakai haruman pasti menyenangkan, kan? Tak perlu tunggu agama aja memakai haruman. Semua agama bersetuju memakai haruman menyenangkan. Kebersihan adalah ajaran semua agama, kan? Jadi dari satu sudut pentingnya anda memunculkan diri dalam keadaan orang tak ada isu kepada fizikal anda. Orang tak boleh nak kata anda selekit. Orang tak boleh nak kata anda yang nak menyampaikan ayat tu, anda sendiri tidak mengamalkan ayat tu. So kita daripada awal lagi sudah mengelakkan daripada orang mempunyai masalah personal dengan penampilan kita. Penampilan ni bukan soal cantik tak cantik, itu subjektif. Penampilan bukan soal smart tak smart, dia soal bersih dan kemas, kan? Jadi itu juga makna ayat ini, iaitulah kalau pakaian itu pun kamu boleh mengambil berat, wahai Rasulullah, kebersihan, apatah lagi hatimu. Okay, cuba anda lihat ayat pertama pasal apa tadi? Bekalan pertama pasal apa? Kayuku perjuangan adalah orang boleh mentakbirkan Allah. Dan untuk orang membesarkan Allah, saya sendiri dalam hati saya kena bersih daripada kebesaran makhluk. Cantik tak kombinasi itu? Bekalan pertama saya kena pastikan semua orang membesarkan Allah. Ayat seterusnya, bekalan kedua adalah saya juga kena pastikan hati saya tak ada sebarang penyakit membesarkan makhluk. Maka hati saya kena bersih. Boleh nampak? Okey. Kemudian ayat seterusnya, warrujza fahjur, dan segala kejahatan hendaklah engkau jauhi. Apa makna kejahatan di sini? Adik agak-agak. Apa kejahatan yang wahai Rasulullah fahjur, jauhi? Dekat pun jauh, maknanya dekat pun jangan. Agak-agak kamu adik. Kejahatan tu apa? Agak-agak je. Tinggalkan kejahatan tu. Soalannya adalah, Nabi melakukan kejahatan? Nabi kena tinggalkan jauh-jauh kejahatan? No. Lalu apa makna rujza? Dalam hal ni anda kena guna Quran Corpus. Quran Corpus. Sebab Quran Corpus punya website ni Corpus Quran. Anda type Ra Jim Zai. Anda bukan type lah, anda cari dia punya root word dan anda tengok luar semua ayat-ayat yang ada perkataan tu. Dan antara makna perkataan tu dalam surah lain adalah berhala.
Tafsir ayat dengan ayat. Jadi jelas menunjukkan Nabi tidak melakukan kejahatan. Masya Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tetapi dimaksudkan dengan rujza di sini adalah sumber segala kejahatan adalah syirik, yakni berhala. Dan inilah tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Okey, siapa ada Al-Quran, mari kita lakukan tafsir ayat dengan ayat. Sila lihat ayat 22. Surah 22 ayat 30. Surah 22 ayat 30. Cuba cari perkataan rijsa. Rijsa artinya kotoran. Dan kotoran itu antara perkataan lain juga selain daripada rijsun adalah rijzun. Ia bermakna kotoran. Walaupun kalimah ini mempunyai makna yang berbeza, tetapi ada persamaannya. Allah sedang berbicara tentang kotoran. Tetapi kotoran itu dinisbahkan kepada apa? Autan, berhala. Nampak kan? Jadi suasana orang-orang yang sedang menyembah berhala itu jauhi. Subhanallah. Jadi Hamka kata, subhanallah, bekalan ketiga, menjauhi adat tanpa ilmu. Masyarakat Arab Quraisy mereka menyembah berhala tanpa ilmu. Ma laysa laka bi'ilmun. Jadi Hamka kata ayat ini bermakna menjauhi, wahai Rasulullah, tolong jauh-jauh daripada tradisi yang tidak ada dasar ilmu kepadanya. Wahai Rasulullah, kata Hamka, jauhi suasana yang melemahkan kamu. Sebab Nabi seorang pergi duduk dalam suasana orang-orang yang sedang melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran Nabi. Ini bukan menunjukkan Nabi lemah, tetapi ia adalah pedoman kepada para pendakwah di kemudian hari. Jangan letakkan diri anda dalam suasana orang-orang lara. Jangan letak diri anda dalam suasana orang panggil suasana yang boleh melemahkan iman anda. Ya, yang boleh melemahkan iman anda. Melainkan anda pergi untuk menyampaikan peringatan and then go back. Patah balik. Maknanya jangan duduk lama dengan kaum yang begitu. Subhanallah. Kenapa? Cuba tuan-tuan sambung. Kenapa tak dia duduk lama-lama dalam suasana penyembahan berhala? Kenapa tak boleh duduk lama-lama dekat Batu Kih? Orang tengah ada. Duduk lama-lama. Kenapa tak boleh? Bagi tahu saya, kenapa tak dia duduk lama-lama? Ada bala turun. Apa bala turun? Ya. Kenapa tak dia duduk lama-lama? Lebih baik duduk jauh-jauh. Lepas tu Nabi duduk Gua Hira. Nabi tak duduk lama-lama kat situ. Kenapa? Kenapa ni dia panggil tadabbur ni? Anda dah jelas makna perkataan, tafsir, ya. Sekarang anda cuba memikirkan kenapa ya seorang pendakwah mesti menjauhi suasana akhir zaman tu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kenapa kena ada ayat tu? Penghuni syurga Firdaus mesti menjauhi lara. Tetapi bukan bermakna meninggalkan sahabat-sahabatnya. Karena kum fa'anzir bermakna pergi pada setiap orang fakabbir. Tuan-tuan cari jawapan sendiri. Tak semua benda saya bagi jawapan. Kenapa pendakwah mesti ada satu masa di mana dia jauh daripada Dakianus and the gang? Dia kena meninggalkan. Fa'u ilal kaf. Kenapa kena hijrah? Fahjur. Hijrah. Begitu. Okey, bekalan yang keempat. Okey, pertama apa dia ulang balik? Wawasan dan kayu ukur kepada perjuangan. Yang kedua, spiritual yang bersih. Yang ketiga, environment. Environment maknanya apa? Bila kamu meninggalkan, ini saya bagi jawapan, salah satu jawapan. Bila kamu tinggalkan suasana orang-orang yang syirik, maknanya terbalik. Apa makna terbalik? Mafhum mukhalafah, banyakkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Itu maksudnya. Dengan faham terbalik begitu. Jadi suasana, subhanallah. Yang keempat, wala tamnun tastakthir. Allahu akbar. Inilah ayat kesufian bagi saya. Inilah ayat tasawuf bagi saya. Ayat ini sangat penting untuk membina kepribadian dai yang unggul. Okey.
Wala tamnun. Bila kamu melakukan manna, apa manna? Membuat pemberian. Bila kamu memberi dengan banyaknya, okey, soalan saya memberi apa? Puan Syida. Cik Syida, memberi apa? Akan datang nanti tulis nama masing-masing, sedap sikit kan? Tulis nama. Sedap sikit nak sebut. Apabila kamu memberi terlalu banyak, memberi apa soalannya? Anda tak boleh bataskan makna kerana Quran meluaskan makna. Memberi infak, memberi ucapan baik, memberi ilmu, memberi tenaga sebagai pemuda untuk jayakan program. Subhanallah. Maka bila kamu memberi sesuatu dan kita cuba tafsirkan, ya, memberikan ucapan dakwah, tastakthir, lalu kamu meminta lebih banyak, talabal kasrah, kamu meminta banyak. Okey, bila anda memberi terlalu banyak, jangan anda meminta terlalu banyak. Benda ni. Kita tengok terjemahan Abdullah Basmih. Dan janganlah engkau memberi untuk tujuan mendapat lebih banyak. Apa dia? Ini tadabbur center, bukan tafsir center. Ustaz, saya akan cuba. Cuba, saya akan bantu sebab saya dah semak dah apa tafsir ni. So saya akan jadi facilitator anda, memastikan anda tidak menyeleweng. Syarat dia, apa yang anda punya tadabbur tu bertentangan tak dengan ayat Quran yang lain, bertentangan tak dengan hadis, bertentangan tak dengan pendapat para sahabat. Bila tidak bertentangan, dia diterima. Itu tadabbur. Okey. Bagi banyak-banyak, jangan harap banyak-banyak. Apa dia? Mengharapkan apa? Pembalasan. Okey? Itu salah satu daripada makna. Apa sokongan kepada ayat ni? Walladzina hum yura'un. Riya. Riya kan dilarang dalam ayat Quran yang lain. Jadi benarlah kefahaman anda. Okey. Tetapi mari kita menjongok tafsiran salaf seperti Ibnu Abbas. Dia kata begini. Jangan kamu memberi dakwah dengan harapan kamu mendapat pembalasan yang lebih baik. Bersihkan dari sebarang penantian keajaiban. Apa maksud ayat ni? Apa maksud tafsir Ibnu Abbas ini? Jangan kamu memberi dengan harapan kamu mendapat lebih baik. Pujian. Bila anda berdakwah, jangan mengharapkan orang memuji. Ya Rabbi ya Karim. Ayat ini kena jadi pegangan kita. Suka tak bila orang puji anda punya ucapan? Ya Allah, baguslah Ustaz. Saya terkesan dengan ucapan Ustaz. Masa tu dalam hati kena istighfar. Wa thiyabaka fatahhir. Bersih. Allah, aku diuji ya Allah dengan pujian. Kan? Wala tamnun tastakthir, kata Ibnu Abbas, bila kamu memberi jangan mengharapkan pujian. Sebab tu setengah ulama kata sejak daripada ayat ni turun, Nabi mengharamkan dirinya daripada mendengar pujian. Nabi macam buat tak tahu kalau orang puji. Sebab Nabi berdakwah bukan untuk diupah, apatah lagi dipuji. Kan? Ini adalah ungkapan Hamka. Subhanallah. Ungkapan Hamka saya rasa berbekas dengan jangan menyebut jasamu. Jangan menyebut jasamu. Okey. Kita orang ni lebih senior dalam perjuangan ni. Ya. So korang tolong dengarlah apa yang kami cakap. Kami dah rasa pahit manis perjuangan, asam, manis, diabetes semua kami dah rasa. So korang cubalah faham. Pesan kami ni kena ingat betul-betul. Kami dah lama dah perjuangan. Kami dah lama dalam perjuangan yang akhlak Nabi biada pada kita. Akhlak Nabi biada pada kita. Jangan menyebut jasamu kepada perjuangan. Ya Rabbi. Halus kan teguran ni? Ini bukan teguran ya. Ini bukan teguran. Ini adalah pemberitahuan bekalan kepada Nabi. Okay. Jangan menghitung-hitung sudah berapa banyak pengorbananmu. Allahu Akbar. Jangan menghitung-hitung sudah berapa banyak pengorbananmu. Jangan sekali-kali berkata si anu telah terlepas dari bahaya syirik kerana pengajaranku yang berkesan. Subhanallah. Hamka. Lalu Hamka mengulas inilah didikan disiplin kepada Rasul sehingga baginda mengharamkan upah dan pujian ke atas dakwah yang dilakukan. Allah.
ayat ni boleh menyebabkan lepas anda berdakwah, anda mengelakkan diri daripada, yelah, biasanya lepas program kita akan tengok apa dia? Feedback betul tak? Feedback feedback tu penting tak? Penting. Untuk improvement penting. Tetapi kalau dalam feedback tu adalah puji-pujian, pertama sekali kembalikan pujian tu kepada Allah. Innal hamdalillah. Kalau Allah tak bagi aku lidah fasih, aku tak ada catch up mall. Terima kasih Allah. Dia tutup dosa aku daripada diketahui oleh pendengar. Kalau dia dedah dosa aku kepada anda, orang lari bila aku nak bercakap. Sebab dia tahu dosa aku. Allah, semuanya Allah. Jadi pulangkan kredit itu kepada Allah. Sebab tu ayat pertama apa tadi? Bukan ayat pertama, bekalan pertama apa dia? Wa rabbaka fakabbir. Segala-galanya Allah. Aku tak ada kau satu pun. Begitu. Dan apabila kamu, ini bekalan seterusnya ya. Maknanya lepas kamu bercakap, orang puji. Oh, very good speech. Selesai. Kamu kena ingat kamu sedang diuji. Dan bila kamu diuji, wali rabbika fasbir. Kadang-kadang ada orang tak puji. Yang puji 100%. Yang puji 100% tu pun kamu kena beringat. Astagfirullah, aku diuji Allah dengan pujian dia. Terima kasih Tuan, saya terkesan dengan dakwah Tuan. Saya memerlukan masa lagi untuk beriman. InsyaAllah akan datang kalau Tuan bagi lagi Quran ceramah ini, InsyaAllah saya akan beriman. 1% je. Kat situ pun Allah menekankan, jangan terasa sangat yang kamu bagus. Pulangkan kepada Allah. Ya 99% melawan dengan maki. Maka dalam hal ini anda kena ada bekalan wali rabbika fasbir. Kamu sabar bukan sebab diorang. Sebab kalau sebab diorang kamu takkan sabar. Kamu sabar kerana Allah perintahkan sabar. Kerana Allah kamu bersabar. Wali rabbika fasbir. Nah, nampak 5 bekalan untuk Nabi melakukan fa'anzir? Jelas? Okey. Tetapi ingat, ayat ni turun, dakwah terus terang dah berlaku belum? Jadi apa makna sabar kat sini? Ketika ayat ni turun, sallallahu alaihi wasallam barangkali memahami sabar di sini adalah sabar dengan menunggu wahyu. Jangan tergesa-gesa mahukan wahyu. Kerana itulah surah ini difahami sesuai dengan keadaan Nabi waktu tu. Sebab Nabi belum lagi berbicara di pentas umat. Begitu. Tetapi di tahun yang keempat, kan, bila Allah Ta'ala tautkan ayat-ayat yang turun pada tahun keempat dengan ayat yang telah diturunkan, maka ketika Nabi berdakwah, ramai orang maki, maka sabar di sini membawa makna yang kedua. Betul tak? Tanpa membatalkan makna yang pertama. Betul tak? Makna yang pertama apa dia? Ketika surah ni diturunkan, saya kena sabar, tidak boleh tergesa-gesa mahukan wahyu, kerana wahyu adalah ketentuan Allah. Saya tidak boleh menguasai wahyu, saya kena dikuasai oleh wahyu. Kontrol kepada wahyu adalah Allah. Maka bila Allah tak turunkan, saya tak boleh bersangka buruk, saya kena bersabar. Ada hikmah. Barangkali Allah nak saya menyucikan lagi hati saya, baru turun lagi wahyu. Jadi Quran ni, keadaan anda menentukan kesan kepada Quran. Keadaan anda menentukan kesan anda pada Quran. Bila anda sakit, barangkali ayat tu baru touching. Oh, rupanya ini makna sabar sesuai dengan keadaan saya sekarang. So, ketika Nabi dimaki, ayat ni menjadi kekuatan. Sedangkan dulu, ayat ni tidak bermaksud begitu. Tafsir memang bagi tahu makna sabar. Ini soal tadabbur. Macam mana perspektif ayat tu kepada anda? Oh, sabar di sini bermakna sabar menghadapi makian dan cacian. Okey, alhamdulillah. Sekarang boleh tak kita forward ke 3 tahun ke depan? Dan sekarang ada peristiwa yang membabitkan Al-Walid bin Al-Mughirah. Mari kita tengok peristiwa tersebut menerusi filem berikut. Okey. Dalam masa 5 minit sahaja. Okey. Siapa tokoh berkenaan? Al-Walid bin Al-Mughirah. Okey. Minit ke berapa ni? Lupa lah pula. Sekejap Okey, ayat-ayat seterusnya ini ada kaitan dengan peristiwa yang menimpa kepada Nabi hasil daripada apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah.
Ni. Itulah Walid bin Al-Mughirah, pelakon dia lah. يا معشر قريش، ها قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. فأنت يا أبا عبد الشمس، أنت ناظرت محمدا وسمعت منه، فقل وأخم لنا رأيا نقول به. لا لا لا، قولوا أنتم فأسمع. نقول كاهن. لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما هو بقول الكاهن ولا سجع. فنقول مجنون. ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخفقته ولا صرعته ولا وسوسته. شاعر إذن؟ ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، هزجه ورجزه وقريضه ومبسوطه، فما هو بالشعر. نقول ساحر. هو ساحر. ما هو بالساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفسهم ولا عقدهم. فما نقول يا أبا عبد الشمس؟ والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن فرعه لجنان. وما أنتم بقائلين شيئا من هذا إلا عرف أنه باطل. فهل نخرج إلى العرب ونصف لهم حلاوة ما يقول محمد ثم نأمرهم أن يكذبوا به؟ ما هذا يا أبا عبد الشمس؟ إن أقرب القول فيه أن تقولوا ساحر. ساحر جاء بقول هو السحر، يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه. قولوا هل أصاب رأيي؟ أعني ما وجدت خيرا من السحر نرميه به عند العرب. إنه والله لا يفرق بين المرء وأبيه وأخيه وزوجه بالسحر بياني، فيؤمن به هذا ويكفر به هذا، فيفترقان على ذلك. لعله كما قلت يا أبت، وقد أجمع القوم على رأيك. قد سألت يا أبتي ووالله لا أكذبك. عجبت يا أبتي، كيف يستقيم في نفسك الشيء وضده؟ ألست أنت من وصف القرآن أجمل وصف وأحسن؟ والله لو سئل رجل من أصحاب محمد فيه ما زاد على ما قلت، فكيف تشير على الناس بعد ذلك أن يقولوا هو سحر يفترى؟ أين الافتراء يا أبتي؟ أمسك لسانك أيها الوليد، ما زدت على ما وصفت أباك بالافتراء. بل رجوت أن يبرأ منها. بلى أطاعه القوم، ولكن على علم منهم أنه باطل بشهادة أبي نفسه، ولسوف يأخذونها عليه وإن عملوا برأيه. فليس من شيم العرب أن يكذب شريفهم. أما وفود العرب إلى الموسم فليسمعن من محمد مثل ما سمع أبي، وليجدن فيه ما وجد أبي، فهم أهل الفصاحة، ولهم عقول وأسماع وأفئدة كالتي لنا. عندئذ يدركون أن ما نرمي به محمدا باطل وافتراء وظلم، وهم يعرفون هذه القبائح ويهجون بها. بلى، والتي ما عدوت الحق أيها الوليد، ولقد وجدتني في حيرة ولجاجة، فأشر علينا أنت ما تقول فيه للناس، بما نتهمه عندهم. والله لا أصدق ما أسمع. قولوا للناس ما تقولون لأنفسكم.
إذا نكون قد أعنا محمدا على أنفسنا. فإن لم تقولوا صدقا فأمسكوا. إذا فإن خير ما نفعل أن نحول بينه وبين الناس ما وسعنا ذلك. Jadi ini kali pertama anda berkenalan dengan Al-Walid bin Al-Mughirah, betul? Apa yang anda boleh sifatkan tentang karakter beliau dalam filem ni? Berjaya menggambarkan gambaran Al-Walid bin Al-Mughirah di bahagian yang kedua yang kita nak bincang. Okay, tak payah tengok lagi bahagian kedua surah ni. Just anda rasa apa benda anda boleh nampak anehnya Al-Walid bin Al-Mughirah tadi. Apa benda yang berlaku dalam filem tadi? Kan anda tak faham subtitle tu? Tolong biar ia keluar daripada anda, bukan daripada saya. Puan Syeda, apa Puan Syeda, karakter apa yang ada pada Al-Walid? Dan barangkali kalau tak boleh nak ulas, Al-Walid tu Quraisy sendiri punya Darun Nadwah tadi. Dia macam ada betul-betul pendirian yang tetap, tapi pendirian tu mungkin bukan diletakkan pada tempat yang betul. Okey, Al-Walid ni dia dah ada pendirian sebenarnya. Ada sesuatu telah berlaku yang saya belum ceritakan dan tidak ada dalam filem tadi. Ada sesuatu telah berlaku menyebabkan Al-Walid bin Al-Mughirah dah ada pendirian. Pendirian dia adalah Muhammad bukan orang gila, sallallahu alaihi wasallam bukan dukun, tok bomo, bukan syair, penyair, dan bukan orang yang disihir. Apa peristiwa menyebabkan dia kata begitu? Dan saya akan ceritakan, jangan risau. Cuma perasan tak, bila semua orang tertanya-tanya, habis tu kita nak tuduh apa? Kita semua mengakui dia tu benar. But we need to do something supaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ini, dia tidak menyebabkan musim haji orang lebih suka untuk mengikuti dia dan rosak bisnes kita. Anda tahu apa bisnes paling laris di musim haji? Jual berhala. Mereka menggunakan agama Ibrahim kononnya, iaitulah berhala-berhala ini. Sedang Ibrahim sudah berdoa, Rabbi ujunubni wa bani an na'budal asnam. Betul Allah marah pada dia orang, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, menipu atas nama agama. So apa yang Nabi cakap menyebabkan periuk nasi dia orang kata jejas. Pengaruh mereka kata jejas. So that's why they need to prevent Rasul. Apa yang anda nampak tadi tu adalah dia sendiri tak ada pertuduhan. Last sekali dia keluarkan juga satu pertuduhan yang sebenarnya tidak berasas, cuma boleh difahami dalam makna yang berbeza. Iaitulah bukanlah ahli sihir yang sebagaimana kita faham, iaitulah ahli sihir yang buat persembahan magic show apa, tapi ahli sihir yang kata-katanya boleh memisahkan suami dan isteri, ayah dan anak-anak, yang mana itu kan berunsur negatif, ya, seolah-olah negatif kan. Subhanallah. Tahukah anda, babak dia berfikir sekejap tadi tu, dia berfikir apa, kalau macam tu kita nak buat apa, orang tu tanya dia nak buat apa, kita kata dia ahli sihir lah. Babak dia buat begitu tadi tu telah mendapat perhatian bahagian kedua. Kita akan pergi pada ayat tu. Besarnya peristiwa kafir yang mengakui kebenaran Rasul tetapi masih mereka-reka pertuduhan kepada Rasul. Okey. Betul, dia orang cerdik. Cerdik. Tapi cerdik yang sombong. Betul. Jelas. Sama dengan zaman-zaman dahulu. Depan mata mukjizat. Bulan terbelah depan mata, tak beriman. Tongkat bertukar jadi ular, mayat bangun berkata-kata, unta keluar daripada batu. Bila cerita-cerita tu ada dalam Quran, apa tujuannya? Nak kata mukjizat depan mata pun kalau dah sombong, kalau dah rasa macam kekuasaan aku akan terjejas,
Kalau aku duduk dengan orang-orang miskin yang beriman ni, benda tu akan berulang bila-bila. Sombonglah yang menyebabkan tadabbur tak berlaku. Bila tadabbur berlaku, seseorang akan merendah diri dan menghina dirinya, dia akan sujud. Yang kita tengok pada surah Al-Alaq yang lepas. Perintah pertama baca, perintah terakhir sujud. Ada ayat sajadah pula tu. Itu kayu ukur tadabbur. Tadabbur ni iqra' 2 kali, ulang baca kaji. Akhirnya, ya Allah, aku penuh dengan kelemahan dan kehinaan. Segalanya apa yang kau beri. Tetapi ada orang, dia sombong. Sebab tu Allah kata, afala tadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Hati mereka terkunci. Munafik, mereka sombong. Kalau kita baca sejarah Abdullah bin Ubay, kita akan faham kenapa dia jadi munafik. Sebab dia pada asalnya kandidat untuk menjadi presiden kepada Yathrib. Nabi sampai right time dia baru je nak ditabalkan. Dan orang ambil Nabi pula sebagai pemimpin. Mana tak haru biru Mamat. Dia plan sampailah kepada hujung nazak pun dia bermusuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kerana kekuasaan. Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Tragedi pertama yang berlaku dalam sejarah adalah sombong. Itulah penyakit pertama. Ia menimpa Adam. Menimpa penduduk langit. Dan peristiwa pertama berlaku pada penduduk bumi pun berpunca daripada saya lebih baik. Saya Qabil lebih baik daripada Habil. Kenapa Habil yang dapat dia, kenapa tidak saya? Sombong. Jadi sombong ni sebab tu ayat terakhir pun Qul a'udzu birabbin nas. Maafkan Ana. Surah kedua terakhir, min syarri hasidin idza hasad. Hasad takkan berlaku melainkan anda rasa anda lebih layak untuk dapat kelebihan itu dan bukan dia. Ini makna hasad. Sampai awal Quran, hujung Quran pun menegaskan tentang penyakit ni. Okey, kita tak banyak masa. Allahu Akbar. Kita terus bergerak kepada tahun yang keempat. Bila ada sesuatu telah berlaku. Okey, mari kita berkenalan seketika dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Apakah peristiwa yang menyebabkan beliau ada pendirian? Masih ingat? Bila dia pergi ke dalam Parlimen Darun Nadwah, dia dah ada pendirian. Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam dia bukan begitu, dia bukan begini. Kenapa? Sebab ada peristiwa di mana semasa dia approach Nabi, dia nak menawarkan kekuasaan dan nak menawarkan kekuasaan kalau tak salah saya kepada Nabi supaya Nabi berhenti berceramah menyampaikan wahyu. Tiba-tiba Nabi kata, kau dah habis dah bentang proposal, bagi aku bentang pula proposal aku boleh? Lalu Nabi membacakan surah Fussilat ayat 1 sampai 13. Dan bila dia dengar ayat tu, dia jadi pucat lesi muka dia. Sebab apa? Pertama kali orang kafir ni dengar Quran daripada A to Z. Selama ni, diorang memang dengar Quran tapi buat-buat tak dengar. Dan hari tu, kerana dia nak proposal dia diterima oleh Nabi, dia terpaksa dengar so-called proposal Nabi. So bila Nabi baca ayat tu, dia jadi pucat lesi. Rupanya orang kafir Quraisy dulu punya cerita, bila mereka dengar dengan cerita, mereka akan mengakui ini ucapan yang manusia tak boleh reka. Apatah lagi orang yang buta huruf 40 tahun. Lepas tu dia rasa ngeri dengan ucapan ni. Sebab dia yakin Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila buka mulut menyampaikan sesuatu, dia mesti akan berlaku. Ia pasti akan berlaku. Lalu dengan penuh kegerunan dia pergi balik ke dalam kaumnya, majlis Bani Makhzum. Lalu dia berkata ungkapan yang anda dengar tadi, ucapannya dalam bahasa Arab tadi. Ya. Innahu la halawah wa innahu la talawah. Yang bermaksud sesungguhnya aku baru saja mendengar ucapan Muhammad. Ucapan itu bukan ucapan manusia dan bukan ucapan jin. Ya. Demi Allah, ucapan itu begitu indah dan menawan. Bahagian atasnya berbuah, bahagian bawahnya deras mengalir air sungai. Ia tinggi dan tidak boleh dikalahkan ketinggiannya. Tu dia pengiktirafan daripada kafir Quraisy. Bila mereka teliti kepada Quran yang disampaikan, bila mendengar dengan teliti, itu pun tadabbur. Tetapi belum tentu anda mendapat hidayah.
Suratul Fatihah bukan menyebut mengenai tadabbur. Surah Fatihah menyebut tentang pentingnya meminta hidayah. Nombor 1 minta hidayah, nombor 2 baru melakukan tadabbur. Kerana orientalis, musuh-musuh Islam, mereka melakukan pemerhatian yang teliti kepada Quran. Ada yang masuk Islam dan beriman, ada yang tidak masuk Islam dan tidak beriman. Sebab tu tadabbur ya adalah jalan menuju kepada hidayah. Tidak semestinya melakukan tadabbur seseorang akan mendapat hidayah, tetapi ia adalah jalan untuk menuju hidayah. Ya, sebab tu Allah package-kan tadabbur dengan tadakkur. Sebab orang yang beriman, dia akan jadikan apa yang dia kaji, apa yang dia teliti sebagai peringatan kepada tujuan dia hidup. Sepanjang dia berjalan atas muka bumi, dia akan jadikan ayat-ayat yang dia telah teliti tadi adalah pemberi peringatan. Tadakkur arti pemberi peringatan, reminder kepada dia. Ini dipanggil ulil albab. Okey. Jadi walaupun sudah mendengar dengan teliti sampai ngeri, berlaku tak pada anda? Anda perhatikan ayat Quran, ayat-ayat pasal neraka sampai berubah air muka anda. Itu sudah menunjukkan anda melakukan tadabbur. Tetapi hidayah, anda kena minta dengan Allah. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Jadi subhanallah, lalu bila dia berada di majlis Bani Makhzum, ini ucapan dia yang lebih detail. Saya sanggup menghancurkan Muhammad dan pengikutnya. Kalian mahu berikan kepada saya harta kalian, sedangkan kalian tahu berapa banyak kekayaan saya. Ucapan ni saya lupa nak sebut. Ucapan ini diungkapkan oleh Al-Walid kerana dia dituduh telah terpengaruh dengan ajaran Muhammad. Dan Abu Jahal kata, kalau Muhammad ni dah terpengaruh dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia dah terpengaruh, Quraisy sudah tidak berada di bawah kita. Betapa besarnya Al-Walid ini sampai dia digelar Al-Wahid. Kerana kalau dia seorang, boleh menyebabkan seluruh Quraisy terkesan. Apa jua yang dia ucap dan dia buat akan memberikan kesan kepada seluruh Quraisy. Baik dia, baiklah seluruh Quraisy. Betapa besarnya kedudukan Al-Walid ni sampai digelar Al-Wahid. Jadi kalau dia masuk Islam, habis kita. Lalu kalian mahu berikan harta kalian. Masa tu dia rasa kecewa dengan ucapan Abu Jahal yang seolah-olah Abu Jahal dah hilang kepercayaan kepada dia. Lalu dia bagi statement, demi Lata dan Uzza, ucapan dia, aku hanya ingin berkata, kalian berkata Muhammad itu orang gila, namun pernah dia mencekik orang? Kalian berkata dia dukun, pernahkah dia menilik dan meramal nasib kalian? Pernahkah dia memakai mantara-mantara dengan sajak-sajaknya lalu badannya tergerak-gerak sebagaimana dia lakukan dia dukun? Pernah kalian mengatakan dia penyair? Pernahkah kalian melihatnya bersyair sebelum ini? Bukankah aku paling tahu tentang timbangan rajas dan qasaid? Orang syair dia tahulah benda ni, baik-baik ni. Dan aku juga tahu syair daripada jin. Bukan syair apa yang dia ucap. Kalian mengatakan dia pendusta. Pernah kalian melihat dia berdusta? Lalu nampak tak? Dia sendiri menunjukkan Nabi itu betul. Lalas sekali dia pilih salah satu apa yang dia dah nafi. Apa dia? Kita ambil dia sebagai penyihir kot. Itu paling dekat dengan dia. Kerana ucapan yang menyebabkan orang lain memisahkan diri daripada keluarga tersayang. Apa lagi kalau bukan sihir? Allahu Akbar. Jadi bila Nabi terasa dengan kekufuran Al-Walid bin Al-Mughirah, walaupun dia dah dengar Quran, dia dah terkesan dengan Quran, dan saya lupa nak kata tadi, dia suruh Nabi stop baca ayat surah Fussilat sampai ayat 13 tadi. Dia suruh Nabi stop. Sebab dia tak mampu nak dengar dah. Sebab dia yakin Nabi itu benar. Nabi kecewa atas kekufurannya dan Nabi kecewa dengan penentangannya yang berterusan. Maka ayat ini pun jatuh. Fa idza nuqira fin naqur. Nanti apabila ditiup nakur. Nakur ni apa? Pernah tak anda tengok pertempuran peperangan? Macam mana tentera-tentera akan diarahkan berperang? Dia ada satu, apa dia panggil? Horn. Ataupun apa? Bukan serunai ataupun seruling. Apa? Bosau. Begitu kan. Itu dalam bahasa Arab, dalam peperangan dia disebut sebagai nakur. Atau anda boleh katakan ia sangkakan dia. Ia akan memanggil manusia secara paksa. Kerana itu tentera. Okey. Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Hari itu, dzalika hari itu menunjukkan jauh. Allah menjauhkan diri daripada orang-orang itu. Orang itu apa dia?
orang-orang yang akan berlaku ke atas mereka hari yang sukar sangat-sangat. Sangat sukar. Hari itu sangat sukar. Alal kafirina ghairu yasir. Hanya kepada orang kafir hari itu tidak akan menjadi mudah. Okey, cuba tengok. Ayat sebelumnya, hari itu hari susah. Hari selepasnya, hari itu tidaklah mudah. Benda. Takkan Quran main macam tu. Tadi hari itu asir. Maknanya hari itu ghairu yasir. Tak ke ayat tadi dah cukup? Iaitu hari itu menyusahkan. Alal kafirin. Tapi kenapa kena ada ghairu yasir? Okey, kalau ayat tadi hari itu sangat menyusahkan. Dalam fikiran anda adalah siapa yang terkena hari itu, yakni kafir, maka tiada kemudahan dan kesenangan pun walau sesaat. Asir. Tetapi sekarang Allah kata alal kafirin, ya, maf'ul bihi muqaddam. Hanya kepada kafir memang takkan ada kemudahan. Jadi macam mana ayat ni berbeza daripada ayat tadi? Okey, puan kata ayat tadi kesusahan kepada semua orang dan ayat seterusnya kepada kafir lagi susah. Tak boleh. Puan tak ada kata lagi susah sebab lagi tu tak ada. Ayat ni kata, kalau saya guna ayat puan, hari itu semua orang susah dan hari itu orang kafir tidaklah senang. Apa beza dengan ayat pertama? Hari itu semua orang kafir susah dan kepada semua hari itu semua orang dalam kesusahan dan hari itu orang kafir tidaklah senang. Itu ayat mahal. Ulang balik. Orang kafir memang mereka tak akan menemui kemudahan. Dan pun ada exceptional di situ. Maka ini bermakna ada orang lain yang susah tetapi dimudahkan. Yasir berlaku kepadanya. Itulah yang disebut oleh ahli-ahli tafsir. Puan tak baca tafsir kan? Kebetulan. Lepas tu kita kena semak. Kita kena semak. Betul tak kefahaman saya ni Ustaz? Betul lah tu. Iaitulah para alim ulama tafsir kita berkata apa? As-Sawi rahimahullah berkata, ayat ini juga menunjukkan bukan sekadar ayat tadi berita ancaman, ayat ni juga menyembunyi ayat ini tersembunyi padanya berita gembira. Kenapa? Gunakan kefahaman terbalik. Kalau hanya kepada kafir hari itu tidaklah mudah, bermakna kepada orang beriman hari itu mudah sangat. Boleh faham? Begitu. Ini kata As-Sawi. Dan kita tengok lagi apa ulama kata. Bila dunia belum bergoncang, kamu sudah tiada pegangan. Lalu sekarang bumi bergoncang, pada apa kamu mahu berpegang? Hamka. Pegang. Kita hidup kena ada pegangan. Bumi tak bergoncang, kita kena ada pegangan. Sebab nanti hari itu bumi bergoncang, kau takkan ada tempat untuk berpegang. Kecuali orang yang sudah ada pegangan, Allah akan mudahkan dia punya perjalanan. Okay. Dah. Agak-agaknya kenapa Al-Walid bin Al-Mughirah dikaitkan dengan cerita kiamat ni? Al-Walid bin Al-Mughirah telah mengecewakan Nabi kerana dia terus memusuhi Nabi walaupun dia orang yang paling jelas tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba fa idza nukira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun 'asira 'alal kafirin ghairu yasir. Apa kaitan dengan Al-Walid bin Al-Mughirah? Jelas kaitannya adalah munasabahnya jelas, iaitulah dia adalah sebahagian daripada yang kafir. Hari itu dia akan susah. Sepatutnya dia beriman, tapi dia memilih kekufuran. Hari itu nanti dia akan mengalami kesusahan. Nah, nampak kaitan dengan Al-Walid bin Al-Mughirah? Dan sekarang Allah Ta'ala khusus
tentang tindakan beliau dalam Darun Nadwah tadi. Masih ingat video tadi? Ini ayatnya. Dharni wa man khalaqtu wahida. Masih ingat gelaran orang-orang Quraisy kepada dia? Masih ingat gelaran orang-orang Quraisy kepada dia? Dia suka gelaran wahid. Sebab dia ni macam, kalau satu bunga tu muncul, yang lain tenggelam belaka. Dia ni mekar. Wahid di mana dia seorang saja sudah boleh menonjolkan imej Quraisy yang bangsawan, kaya raya, reputasi cemerlang dalam perniagaan. Dia seorang saja cukup. Jadi dia sangat suka orang panggil dia Wahidah. Al-Wahid. Allah guna gelaran itu untuk mencelanya. Sama tak pattern dengan Abu Lahab? Dia suka orang panggil dia Abu Lahab. Dia tak suka orang panggil dia Abdul Uzza. Namun sebenarnya Abdul Uzza, tetapi dia suka orang gelar dia Abu Lahab. Allah gunakan Lahab pada ayat yang ketiga sebagai cercaan dan perlian kepadanya. Esok pukul 7 pagi buka TV je. Tabbas yada Abi Lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhata lahab. Oh, bangga orang panggil kamu Abu Lahab, aku campakkan kau dalam api yang penuh dengan lahab. Marak menjulang. Okey. Jadi macam tu juga. Dharni, ya Rasulullah, serahkan urusannya kepada aku. So ayat ini menunjukkan Nabi sama tak dengan Iqra. Abu Jahal jangan fikir sangat, serahkan pada aku. Ni seorang lagi dia buat kacau pada engkau, juga serah kepada aku. Serahkan kepada aku. Allah tak kata kami, Allah kata aku. Ini menunjukkan sangat murka. Bila Allah guna aku, dia menunjukkan sangat sayang ataupun sangat murka. La u'adzibahu 'adzaban syadidan. Kenapa Allah guna aku? Kadang-kadang dia guna kami banyak kan? Aku menunjukkan sangat murka. Mana Allah tak sangat murka? Sebab Rasulullah tak ada isu walau seinci di hadapan mata Al-Walid, tetapi dia memilih untuk kafir tanpa sebab. Sebenarnya ada sebab. Sebab kerana ketaksuban dan menjaga reputasi kebangsawanannya. Dharni, serahkan kepada aku seorang. Ya. Wa man khalaqtu wahida. Serahkan dia kepada aku, maknanya serahkan urusan ini antara aku dengan dia. Ya. Kerana aku menciptakannya dulu wahida. Dia seorang-seorang sendirian. Dulu semasa aku ciptakan dia, dia tak ada apa-apa. Dia lemah dalam rahim mak dia. Dia tak ada apa-apa masa tu. Bayi bila lahir ke dunia ada pakaian? Bayi bila lahir ke dunia menangis ke ketawa? Bayi bila lahir ke dunia dah ada teman? Tak ada, ada kawan? Ada pengaruh? Ada pengikut, follower? Tak ada. Dan kau lupa semua keadaan ni, wahai Al-Walid. Jadi Allah mengumumkan peperangan dan Allah mengumumkan peperangan. Dia akan memerangi Al-Walid, Al-Mughirah, ya. Dan Allah peringatkan apa dah berlaku dengan dia. Dulu dia seorang-seorang, sekarang dia bangga gila dengan kuantiti pengikutnya yang ramai. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Aku yang bagi kepada dia. Tengok ya, Allah Ta'ala pulangkan kredit tu kepada dia. Allah Ta'ala pulangkan kredit tu kepada dia. Aku yang memberikan kepadanya. Wa ja'altu ni maknanya aku yang ubah kemampuan kapasiti dirinya sehingga dengan kemampuan yang ada pada dia tu dia meraih harta kekayaan yang, tuan-tuan, kalau anda ada LCD kan, ini dia panggil harta yang apa ya, dia tak dikata harta mati. Mamduda ni harta tu hidup dan berkembang. Jadi ulama-ulama kita kata apa? Kalau anda ada unta tu kita anggap harta tu mati. Kalau sekadar anda gunakan unta tu untuk anda bermusafir, itu harta yang mati untuk anda aja. Tapi macam mana anda boleh transform unta kepada mamduda? Madda, berkembang biak. Iaitulah unta itu melahirkan unta-unta yang lain. Dia jadi aset anda. Ya. Maka itu disebut sebagai mamduda, berkembang biak. Anda ada kebun. Kebun tu mati bagi anda sekiranya anda petik sekali tu habis, tak ada apa dah. Tetapi sekiranya kebun itu mamduda, maka ini bermakna kebun itu adalah kebun yang sentiasa berkembang biak dan sentiasa berbuah walaupun musim hujan dan musim kemarau.
Dan kata para ulama seperti Al-Baydawi, ahli tafsir, dalam riwayat dia berkata, Al-Walid ini memiliki sebuah kebun yang penuh dengan buah-buahan di Taif yang tidak pernah putus buah-buahannya ketika musim hujan maupun musim kemarau. Allahu Akbar. Okey. Wa banina syuhuda. Anda perasan tak masa babak kedua dalam video tadi, Al-Walid review balik dengan siapa? Banin, anak-anak dia tu. Seorang Al-Walid bin Al-Walid masuk Islam tak yang tu? Masuk Islam. Yang seorang lagi tadi Al-Khalid bin Al-Walid masuk Islam tak? Masuk Islam. Dan dia disebut sebagai Abdul Syam apa nama dia? Itu salah seorang anak juga yang seingat saya tidak masuk Islam, tidak beriman. Untuk makluman anda, dia ada 10 orang anak lelaki yang tidak pernah terpisah daripada dirinya. Anak-anak ni akan ditonjol-tonjolkan pada orang sebagai penasihatnya. Dia bangga. Orang Arab jahiliah, kalau ada anak perempuan pun, dia buat apa? Lahir dah bunuh. Kan? Tak ada harga bagi anak perempuan. Lalu sebab tu Allah kata, perangai orang-orang Quraisy ini banin, berbangga dengan banin. Syuhuda. Syuhuda ni maknanya sentiasa menjadi saksi kepada keputusan-keputusan penting dia. Dia sentiasa terkenal sebagai seorang yang akan datang dan berdiri dengan anak-anak yang ramai. Bangga. Kan? Wa mahattu lahu tamhida. Dan kami tundukkan kepadanya banyak lagi. Kami tundukkan kepadanya muka bumi. Lalu jadilah dia orang berpangkat tinggi dan pemimpin yang paling ditaati. Okey? Perhatikan apa Hamka kata. Saya suka Hamka punya tadabbur dia. Dia kata, makna ayat ni adalah bila berjalan didahulukan orang selangkah. Apa maksudnya? Ini nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada Al-Walid ni. Bila berjalan didahulukan orang selangkah. Makna tuan silakan, tuan jalan selangkah dulu, kami di belakang. Bila berdiri ditinggikan orang seranteng. Ini perbandaraan perkataan ya. Bila berdiri, orang akan memastikan dia lebih tinggi daripada orang lain seranteng. Guna word tu bagus. Tidak diputuskan sesuatu melainkan buah fikirannya diminta terlebih dahulu. Ini makna ayat ni, subhanallah. Okey. Thumma yatma'u an azid. Dan kemudian hari dia nak sangat dengan penuh tamaknya, dia nak aku tambah lagi. Dia meminta kepada Allah untuk menambah lagi nikmatnya. Kalla, kali ini kami tidak akan perkenankan permintaannya. Tidak, sekali-kali tidak. Innahu kana li ayatina anida. Dia telah tergolong daripada orang-orang yang telah bersikap anid. Anid ni apa tuan-tuan? Anid ni secara terjemahannya menentang. Tetapi okey, orang kafir ni ada 3 jenis Jenis yang pertama kafir ingkar. Maknanya dalam hati pun kafir, ruang luar pun kafir. Dalam hati tak nak beriman, kat luar pun dia adalah ketua untuk mengepalai kejahatan. Abu Jahal tokoh dia. Yang kedua kafir nifaq. Kan? Dalam hati kafir tapi kat luar muslim. Tokoh dia Abdullah bin Ubay. Yang ketiga kafir anid. Yang ni paling bahaya dan paling dimurkai. Hati percaya pada kebenaran, tetapi mulut tu kekal dalam kekufuran. Tak boleh nak menzahirkan keimanan. Lalu Allah sebut sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan rahaka artinya kami akan paksanya. Kami akan heratnya dengan paksa untuk sa'uda. Sa'uda ni artinya batu besar yang licin. Pernah tak mendaki gunung yang mana di hadapan anda adalah batu besar yang licin dan anda dipaksa naik, dan apa akan berlaku pada anda? Anda akan terjatuh. Apabila sampai ini bermakna sebelum dia jatuh ke dalam gaung neraka, dia akan dipaksa naik bangunan tinggi. Bangunan yang licin, batu yang licin. Dan lepas dia terpaksa naik, jatuh berkali-kali, baru dia akan menjunam jatuh ke dalam gaung neraka Jahannam. Dan di situ dia akan kekal selama-lamanya. Dan inilah babak yang dalam filem tadi diperincikan dalam Quran.
innahu fakkara wa qaddara faqutila kaifa qaddara thumma qutila kaifa qaddara thumma nazara thumma abasa wa basara thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Kalau anda perasan kan, surah ni pendek-pendek ayatnya berbanding dengan Muzammil. Kalau anda perhatikan Muzammil, ayat terakhir saja panjang separuh muka surat. Betul tak? Kenapa? Masa qiyam dia panjang. Masa berdakwah, perpindahan mesti pantas. Sebab tu ayat dakwah ni pantas pergerakannya. Bila satu tempat tak terima, pindah tempat lain. Bila satu tempat tak terima, pindah tempat lain. So jangan mudi. Jangan terasa hati. Kuatkan semangat. That is content surah. Jadi para ulama kita kata, cara ayat-ayat itu pendek panjang dan ia disusun sudah menerangkan konten surah. Subhanallah. Bagaimana boleh ucapan begini terhasil kan? Sesungguhnya dia telah fakkara dan dia telah qaddara. Dia fikir banyak kali itu. Dia tak jumpa sebab Nabi mesti dituduh ahli sihir. Tetapi akhirnya dia memutuskan. Qaddara, dia memutuskan Rasul itu adalah ahli sihir. Lalu Allah mengungkapkan binasalah. Bagaimana dia boleh sampai pada keputusan dan kesimpulan itu? Dan Allah ulang kali kedua, thumma qutila kaifa qaddar. Ulama antara yang mentafsirkan 19 ni merujuk kepada Allah akan kutilanya di dunia, dan thumma selepas beberapa lama Allah akan musnahkan dia pula di akhirat. Thumma qutila kaifa qaddar. Aneh benar, bagaimana dia boleh memutuskan keputusan begitu kepada Nabi dengan dituduh ahli sihir. Dan dia sendiri, anda masih ingat dalam video tadi, lepas acara di parlimen tu dia jumpa anak-anaknya, dia melakukan apa? Melakukan nazar. Betul ke ayah cakap tadi? Ayah sebut rasa macam keliru. Thumma nazar. Dia sendiri merenung semula apa yang dia telah buat, apa yang dia dah buat. Lepas tu thumma abasa wa basar. Lepas tu dia bermasam muka, dia ada wabasara ni saya tak sempat rujuk tafsir, tuan-tuan kena belik sendiri, tetapi kita faham makna abasa. Dia bermasam muka dan berada dalam keadaan yang sangat marah. Ini menunjukkan tadi dia fikir betul ke apa aku cakap tadi, tetapi pada ayat ni memikirkan dia ada geng yang mesti dia jaga. Dia ada geng yang mesti dia jaga namanya. Maka dia kembali marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia memunggungkan kebenaran. Nah, ni adbara. Dia membelakangkan kebenaran, wastakbara, dan dia keluar kepada Masjidil Haram dan berkata, inilah lelaki yang sedang menyihir kalian. Okey. Jadi Allah Ta'ala memberikan ancaman, dia akan dimasukkan ke dalam sakar. Baik, tuan-tuan, kita sebenarnya sudah tamat tafsir. Tetapi persoalan yang belum selesai adalah, kenapa benda ni pada? Dia gambar tadi tu gabungan. Gabungan menonjolkan keindahan dan kesempurnaan. Tak ada kaitan. Tapi just perumpamaan. Bila kita cantum, dia jadi sempurna begitu. Lagi kuat kan? So sekarang, kenapa bahagian kedua bergabung dengan bahagian pertama, membentuk surah? Mengapa ayat 8 dan 26 di 2 tahun terakhir katakan, ataupun barangkali lebih awal, telah diperintahkan oleh Nabi SAW telah memerintahkan apa dia? Berlakunya penyusunan semula. Okey, ayat ni kena duduk dekat lepas ayat ni. Ayat ni kena masuk ayat ni. Kenapa? Ni nak bagi nampak keindahan seni bina tu. Jadi tuan-tuan cuba teka sendiri. Bahagian pertama dengan bahagian kedua itu di mana kaitannya? Ya. Bahagian pertama Rasulullah yang melihat Jibril, Nabi terkejut. Yang kedua mengenai Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya, petang-petang macam ni susah kan, kita nak fikir lama-lama. So tak apa, jangan risau, saya bantu. Okey. Sebagaimana saya kata tadi, bahagian pertama adalah menceritakan tentang bekalan dakwah. Ada berapa bekalan? 5. Tetapi persoalan timbul, waste tu nak tekan apa? Bekalan dah ready, minyak dah ready, tayar okey. So, bagaimana untuk berdakwah selesai? Sekarang isunya
Ambo nak kecek ke dia? Fa idza nukira fin nakur. Teruskan bercakap tentang indar. Kan tadi kum fa'andir. Fa'andir ni bukan berita gembira. Dia mesti berita asir, ghairu yasir. Dia mesti berita-berita yang menduka cita kan. So Nabi kena terus menyampaikan. Nampak tak tautan tu? Cuma semasa ia turun, ia diturunkan sesuai dengan keadaan Nabi SAW. Jumpa tak? Bahagian pertama, tahun pertama turun, bagaimanakah berdakwah? Saya kena prepare ni Rasulullah 3 tahun pertama ni. And then bila Nabi dah prepare semua tu, dan berlaku apa yang berlaku, maka Nabi mesti diberitahu, bukan lagi bagaimana, tetapi apa yang mesti saya terus sampaikan. Mereka terus menentang saya ni. Teruskan menyampaikan mengenai hari nakur. Hari nakur. Hari tentang kiamat. Okay? Okey, apa lagi anda boleh nampak bahagian satu dengan bahagian yang kedua ni? Di mana samanya? Samanya pada huruf ra, Ustaz. Ya, huruf ra semua sama. Jadi kena duduk sekali. Dia tak boleh macam tu. Itu Zahir punya penilaian. Disebabkan bahagian kedua tu ra belaka. So yang sesuai dengannya adalah yang juga hujungnya ra. Jadi bercantum sekali. Dia tak boleh lihat hanya kepada Zahir. Itu syair. Dia kena lihat pada konten. Ya. So Quran ni hebat zahir dan batin. Zahirnya hurufnya ra, sir, dir, bir, hir, jur, sir, bir. Lepas tu bahagian kedua nakur, asir, yasir. And then mula dia membawa topik yang berbeza mengenai Al-Walid bin Al-Mughirah. Okey, lagi satu. Yang kedua apa dia? Bahagian satu, ya Rasulullah, teruskan buka mulut. Ya, teruskan buka mulut. Ya, berhenti berselimut, teruskan berdakwah. Bahagian kedua adalah dalam perjuangan ada orang menentang, serahkan kepada aku orang yang menentangmu. Boleh nampak? Sisi yang berbeza. So jadi sempurna transformer tu. Maafkan saya. Jadi sempurna gabungan itu. Okey, dia sama macam Abu Jahal, cuma saya tak sebut masa Abu Jahal lagi itu. Kenapa ancaman Abu Jahal tidak diturunkan semasa Nabi di Gua Hira? Kenapa tak turun sekaligus? Sebab Nabi baru pertama kali. Nabi kena dibiasakan terlebih dahulu. Dia tak boleh sebut kamu akan ada masalah nanti di mana ada orang akan halang kamu solat. Biar dulu. Jangan terlalu membebankan beliau. Just dia berdepan dengan realiti, dan bila ia berlaku baru ayat tu turun. Macam tu juga yang ni. Nabi teruskan perjuangan dengan bekalan-bekalan berikut. Jangan mention lagi Nabi akan menghadapi kesusahan. Dia dah faham dah dia akan hadapi kesusahan, tapi jangan mention lagi siapa. Dan once bila berlaku, maka ayat yang turun selepas peristiwa itu mengukuh dan menguatkan motivasi Nabi. Ya, mengukuh dan menguatkan motivasi Nabi. Ya, linuthabbita bihi fuadak. Ini hikmah Quran turun beransur-ansur. Ya. Apa lagi? Bahagian satu menunjukkan model orang yang kreatif nak berdakwah. Ya. Orang yang cuba sedaya upaya memikirkan mengenai bagaimana nak berdakwah. Ya, wa rabbaka fakabbir bermakna kena pergi kepada semua orang dengan pelbagai cara untuk menyeru mereka kepada berdakwah, menyeru mereka untuk membesarkan Allah. Datang bahagian kedua, dia membawa model orang terbalik. Sama dengan Iqra. Model yang terbaik yang berada dalam cahaya, yang membaca adalah Rasulullah. Model yang terbalik adalah kejahilan. Lawan kepada cahaya adalah jahil. Abu Jahal dipaparkan. Ya. Dan yang kedua, surah ini menunjukkan modelnya adalah Al-Walid, orang yang kreatif. Orang yang menggunakan kreativiti untuk menipu penduduk Makkah mengenai Nabi. Jadi tuan-tuan, ini antara yang ditemui oleh para ulama kenapa kena bersatu. Dan satu lagi persoalan yang boleh ditimbulkan, kerana di 2 tahun yang terakhir bukan sekadar bahagian kedua kenapa digabungkan dengan bahagian pertama.
Persoalan juga mesti ada jawapan adalah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Mudassir mesti muncul selepas Muzammil? Bukankah Muzammil turun dulu baru Mudassir turun kemudian, tetapi dalam penyusunan jadi terbalik? Betul tak? Sepatutnya mana dulu? Kejap. Dalam mushaf Muzammil dulu, baru Muddathir. Dalam turutan penurunan pun begitu Sama. Sekejap. Uniknya ayat-ayat dalam surah okey, ni yang saya sebut tadi. So maafkan saya tarik balik tadi, tak ada isu. Memang penurunan sama dengan penyusunan. Begitu. Okeylah tuan-tuan, di mana rahmatnya suratul Mudassir? Allah tak sebut nama Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan sekali lagi, inilah cara kita berinteraksi dengan Al-Quran supaya Quran menjadi rahmat. Maknanya apa? Ya Allah, ayat ini berbicara tentang orang yang bangga mempunyai pengikut yang ramai. Orang yang berbangga dengan empire bisnesnya tidak pernah merosot. Orang yang berbangga dengan anak-anak yang ramai. Jadi kau tak sebut nama dia, walaupun kami memahami dia adalah merujuk kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, tetapi Quran turun juga kepada saya. Saya tidak boleh ada penyakit sebagaimana penyakit Al-Walid bin Al-Mughirah. Kalau saya ada penyakit sama dengan Al-Walid bin Al-Mughirah, maka kepada saya disasarkan ayat dan ancaman ini. Lalu di mana rahmatnya Al-Quran? Anda akan mengelakkan diri anda daripada mempunyai penyakit-penyakit Al-Walid bin Al-Mughirah. Itulah rahmat Al-Quran. Dia membersihkan hati anda daripada penyakit-penyakit orang-orang terdahulu. Wallahu a'lam. Tuan-tuan ada soalan tak? Kita dah tamat. Apa pun soalan? Silakan.